Selamat petang, salam sejahtera. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam sejahtera semua. Setelah lama kita menunggu tentang keputusan siasatan SPRM dan keputusan pengisytiharan harta anak-anak Dr. Mahathir, akhirnya ini jawapan yang kita tunggu-tunggu. Anak-anak Mahathir akhirnya tampil mengakui sendiri perkara ini. Mereka kata, beri kami masa. Kami sedang kumpul maklumat 43 tahun. Mereka kata harap bersabar. Itu jawapan anak-anak Dr. Mahathir. Anak-anak bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad meminta SPRM bersabar. Sementara mereka mengumpul maklumat untuk tempoh 43 tahun. Menyifatkan ia sebagai usaha yang mustahil, Muqzani dan Mirzan berkata demikian sebagai maklum balas kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM yang sebelum ini mendedahkan kedua-dua mereka masih belum menyerahkan pengisytiharan aset. Dalam satu kenyataan petang tadi, Muqzani dan Mirzan menegaskan bahawa SPRM telah memberi mereka 30 hari untuk mematuhi permintaan itu. SPRM telah meminta senarai aset sejak 1981, tahun ketika bapa kami Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Ada juga netizen yang menyindir secara sinis Muqzani dan Mirzan. Kata mereka, susah sangat karena ingat aset yang mereka miliki. Terlalu banyakkah aset yang mereka miliki sehingga mengambil masa yang terlalu lama untuk menyenaraikannya, kata mereka. Ada juga netizen yang menyindir, kata mereka, harta yang aku miliki tak sampai 5 minit pun selesai untuk ditulis, kata mereka lagi. Begitu sikitnya harta kami, katanya. Ada yang kata, aku ambil masa sehari untuk memikir, apa harta yang aku miliki, katanya, tetapi tiada yang boleh disenaraikan. Hanya ada sebiji motor, RX-Z atau Modenas dan sebagainya. Ada juga yang menulis, harta aku hanya sebiji. Kereta second hand, itu pun warisan daripada seorang bapa, kata seorang netizen. Jadi mereka menjangka memang terlalu banyak aset yang dimiliki oleh anak-anak Mahathir ini kerana dalam tempoh 30 tahun, 30 hari, hampir-hampir tidak cukup masa untuk menyenaraikan aset mereka yang dikehendaki SPRM pada sejak 1981 lagi. Kata anak-anak Mahathir, kami sedang menyusun maklumat yang ada dan melibatkan pihak yang berkaitan untuk membantu dan menasihati kami mengenai proses itu, tambah mereka. Kedua-dua adik-beradik itu berkata untuk mengelakkan sebarang salah nyata atau prasangka adalah wajar bagi semua pihak untuk cermat ketika mengulas kes ini, katanya. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki, lebih-lebih lagi apabila kami tidak dimaklumkan mengenai siasatan secara spesifik selain ia berkaitan dengan bapa kami, katanya. Tugas di tangan untuk mengumpul maklumat selama 43 tahun adalah usaha yang mustahil dan kami meminta kesabaran dan pemahaman untuk memenuhi permintaan SPRM. Pada Selasa, Azam mengingatkan kedua-dua mereka boleh menghadapi tindakan undang-undang jika gagal mengisytiharkan harta seperti yang diminta. Azam juga memaklumkan bahawa kedua-dua mereka boleh meminta lebih masa apabila tempoh notis tamat pada pertengahan bulan ini. SPRM memanggil Mirzan dan Muqzani untuk disoal siasat bulan lepas. Seksyen 36 Akta SPRM menghendaki penerima mematuhi barang notis yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya itu. Ini termasuk tidak terhad kepada permintaan SPRM untuk mengisytiharkan aset. Kegagalan untuk mematuhi notis itu boleh dihukum penjara sehingga 5 tahun dan denda sehingga RM100,000. Sebelum ini, bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan isterinya Naimah Abdul Khalid juga didakwa gagal mematuhi notis yang memerlukan mereka mendedahkan aset. Komen daripada netizen, takkan setiap tahun tak ada buat audit dalaman aset yang dimiliki.
Macam mana nak tahu untung ruginya company yang diuruskan, kata prejudis. Red Parrot kata, anak atok 99 tahun kata harap bersabar. Kumpul dokumen untuk tempoh 43 tahun lepas. Kenapa tunggu 43 tahun baru declare? Waktu zaman bapa jadi Perdana Menteri, kenapa tak declare katanya? Ambil satu dokumen je. The latest total amount of money in the bank in and out of the country, kata beliau. How much the latest value of the asset, kata Red Parrot 2782. Ada juga kebenaran lah apa yang dikatakan oleh Red Parrot ini, yaitu katanya, kenapa tunggu sampai 43 tahun baru declare? Waktu zaman bapa jadi Perdana Menteri, kenapa tak declare katanya? Mungkin ada declare jugalah sebenarnya, tetapi mungkin perlu dikemas kini sebaik-baiknya. Tapi Red Parrot kata, ambil satu dokumen saja. Yang paling, the latest total amount of money in the bank in and out of country, katanya. How much the latest value of the asset, kata beliau. Itu yang mau diketahui oleh rakyat jelata. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Lagi ahli parlimen bersatu, sokong Perdana Menteri. Ini komen Hamzah Zainuddin tentang perkara itu. Baru-baru ini, seorang ahli parlimen daripada Parti Bersatu yang telah menyokong Anwar Ibrahim mengatakan bahawa ada 16 ahli parlimen bersatu yang akan umum sokongan kepada Anwar Ibrahim menjelang hujung bulan Februari ini. Ini katanya tambahan ataupun menambah 6 yang sudah menyokong Anwar Ibrahim. Makna kata ada 10 lagi yang bakal menyokong Anwar Ibrahim. Apabila perkara itu sampai kepada pengetahuan Hamzah Zainuddin, Hamzah Zainuddin memberi jawapan ini, yaitu dia kata, itu dakwaan orang hilang akal. Saudara, dalam politik di Malaysia banyak kali sudah kita melalui perkara yang hilang akal ini. Perkara yang bikin hilang akal pun ada, perkara yang bikin tambah akal pun ada, perkara yang tiada akal pun ada. Anda setuju dengan saya? Banyak kali berlaku, saudara. Yang kita sangka berakal, rupa-rupanya tidak berakal. Yang kita sangka tak masuk akal, tiba-tiba jadi masuk akal pula. Banyak kali itu berlaku. Tapi tak apalah. Apabila kata Hamzah Zainuddin itu dakwaan orang hilang akal, kita percaya sajalah. Karena biasanya kabar angin di Malaysia ini akan menjadi kebenaran. Jarang sekali tidak jadi kebenaran. Lebih kurang dalam 90 hingga 80 hingga 90% kabar angin di Malaysia berkait politik sebenarnya adalah kabar yang benar. Walau bagaimanapun, Perikatan Nasional PN mengesahkan tidak ada ahli parlimen parti gabungan itu yang bakal menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim lagi selepas ini. Sejauh mana keyakinan Hamzah Zainuddin ini 100%. Tetapi itulah dalam politik, jangan 100%. Bahkan letaklah 50-50 saja. Sebab bila-bila waktu saja ianya boleh jadi twist atau flip 360 darjah. Setiausaha Agungnya, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, dakwaan yang mengatakan bahawa akan ada 10 ahli parlimen PN yang akan menyokong Perdana Menteri itu tidak benar. Kata Hamzah, itu dakwaan orang yang hilang akal. Dah hilang akal, dia dah join sana, dia terpaksa lah buat cerita lain. Katanya pada sidang akbar di Ibu Pejabat PN di sini pada Khamis. Namun demikian, sebenarnya ada kebenaran juga apa yang dikatakan oleh ahli parlimen Bukit Gantang ini. Sebelum ini pun dia sudah kata akan ada menyokong, tapi ramai yang menafikan, ramai yang terpercaya. Tapi akhirnya menjadi 6 sudah. Ada tambahan, bukan berkurang, memang benar ada. Cuma benarkah 10 orang itu?
Hamzah berkata demikian ketika mengulas mengenai dakwaan ahli Parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal mengesahkan 10 lagi ahli Parlimen Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu akan mengumumkan sokongan terhadap Perdana Menteri. Syed Abu Hussein berkata, sokongan berkenan akan diumumkan oleh ahli Parlimen terlibat pada 28 Februari ini ketika sidang Dewan Rakyat. Beliau mendakwa mereka yang terlibat ialah ahli Parlimen dari Utara, Kedah, Perak dan Pulau Pinang, 5 ahli Parlimen dari Utara, 3 dari negeri Timur iaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang, serta 2 dari Selangor dan Melaka. Berani juga kan ahli Parlimen Bukit Gantang ini menyatakan perkara tersebut. Jadi mungkinkah ada kebenarannya? Sementara itu Hamzah menegaskan tindakan perundangan melibatkan 6 ahli Parlimen Bersatu yang menyokong Perdana Menteri sebelum ini akan diteruskan. Tindakan akan tetap diambil terhadap mereka dan perkara itu dalam proses oleh pihak Peguam KNI, katanya. Sebelum ini, ahli Parlimen Perikatan Nasional yang menyatakan sokongan terhadap Perdana Menteri melibatkan 6 orang semuanya. Selain itu, ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain dan ahli Parlimen Labuan, manakala terbaru ahli Parlimen Tanjung Karang Datuk Dr. Zulkaperi Hanapi yang turut mengambil langkah sama pada 24 Januari lalu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat tengah hari, salam sejahtera. Ada orang kata Barisan Nasional akan tarik sokongan kepada Kerajaan Perpaduan. Namun demikian sehingga ke hari ini tidak ada satupun berita daripada pengerusi Barisan Nasional iaitu Zahid Hamidi berkaitan perkara itu. Dan baru-baru ini telah disahkan bahawa tidak ada satupun bahagian UMNO yang mencadangkan untuk UMNO atau Barisan Nasional menarik sokongan kepada Anwar Ibrahim. Walau bagaimanapun, kalaulah tindakan BN mahu menarik sokongan diteruskan atau mahu dibuat, sebenarnya menurut penganalisis politik dan pemikir hebat Malaysia, mereka mengatakan tindakan Barisan Nasional akan makan diri jika menarik sokongan terhadap Kerajaan Perpaduan. Apabila pendapat anda semua? Kalau BN tarik sokongan terhadap Kerajaan Perpaduan, adakah anda juga setuju? Pertama, ianya akan makan diri kepada Barisan Nasional itu sendiri. Tolong tuliskan dalam ruangan komen apa yang akan menyebabkan Barisan Nasional akan makan diri sendiri. Kedua, adakah anda setuju kalau Barisan Nasional BN atau UMNO benar-benar menarik sokongan terhadap Kerajaan Perpaduan? Kerana menurut seorang penganalisis politik dan pemikir politik Malaysia, Kerajaan Perpaduan tidak akan mengalami kesan besar sekiranya Barisan Nasional BN membuat keputusan menarik semula sokongan kerana tidak berpuas hati dengan keputusan pengampunan Datuk Seri Najib Tun Razak. Ini dinyatakan sendiri oleh penganalisis politik dari Universiti Sains Malaysia, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan. Saudara-saudara sekalian, pada pendapat kita, ramai yang berpendapat bahawa sekiranya Barisan Nasional atau UMNO benar-benar mahu menarik sokongan terhadap Kerajaan Perpaduan, ada yang mengatakan seperti Sabudin.com mengatakan tempat UMNO mungkin bakal akan digantikan oleh Parti Bersatu. Kerana tidak mustahil sebenarnya Bersatu turut mahu mengintai, mahu menjadi sebahagian daripada kerajaan. Dan mungkin tidak mustahil penghalang untuk Bersatu mau bersama dalam kerajaan adalah semata-mata kerana adanya UMNO dalam parti itu atau ada Barisan Nasional dalam gabungan kerajaan itu. Dan ada orang kata tiada yang mustahil dalam politik di Malaysia.
Kalau benar ada yang mustahil, semua itu adalah palsu. Saudara-saudara, selain daripada itu, Bersatu mungkin mengintai mahu masuk dalam parti kerajaan untuk menggantikan UMNO. Jadi kalau UMNO keluar dari kerajaan, mereka akan jadi saksi, mereka akan jadi hanya melopong dan tidak akan dapat apa-apa. Mungkin juga selepas parti Bersatu menyertai kerajaan perpaduan, PAS juga mungkin akan turut sama bersama dalam kerajaan perpaduan, memandangkan UMNO sudah tiada. Jadi akhirnya UMNO hanya berseorang terkapai-kapai sebagai pembangkang pula. Dan adakah mereka akan mampu bangkit semula? Tidaklah adil dan tidaklah molek serta tidaklah afdal UMNO atau Barisan Nasional sanggup memperjuangkan nasib mereka semata-mata kerana merajuk, kerana tak puas hati, kecil hati, kerana Najib tak dapat pengampunan penuh. Kalau diteruskan juga perkara itu atau kerana tidak dapat move on dengan pengampunan Najib, ianya sebenarnya bakal memberikan kesan buruk kepada Barisan Nasional dalam jangka masa yang panjang. Silap-silap hari bulan, para penyokong yang kebanyakannya tidak bersetuju atau tidak menyokong Najib akan turut bersama menyokong lebih kepada Parti Bersatu. Sejauh mana Barisan Nasional berani menarik sokongan, terpulang pada mereka. Walau bagaimanapun, itulah yang akan terjadi. Tindakan Barisan Nasional makan diri jika tarik sokongan kerajaan perpaduan, kata Siva Murugan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa waktu kebelakangan ini timbul isu kononnya wujud dua kem dalam Parti Bersatu. Kem yang pertama disebut sebagai kem Hamzah Zainuddin. Kem yang kedua disebut pula sebagai kem Azmin Ali. Namun demikian, sejauh mana kebenaran tersebut masih lagi menjadi perdebatan umum. Tetapi antara yang menjadi perdebatan juga ialah sejauh mana kebenaran bahawa Hamzah Zainuddin kononnya telah berjumpa dengan Anwar Ibrahim untuk cuba-cuba merisik jawatan dan ingin mendapatkan sesuatu kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Selepas tular dan menjadi perdebatan perkara itu, akhirnya Hamzah Zainuddin tampil memberi jawapan beliau. Ini jawapan Hamzah Zainuddin. Kata beliau, saya tidak risik jawatan. Setiausaha Agung Perikatan Nasional PN, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, menafikan beliau adalah pemimpin utama Bersatu yang didakwa merisik jawatan menerusi rundingan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Pejabat Perdana Menteri PMO. Kata pembangkang itu turut mengatakan beliau tidak tahu identiti pemimpin yang dimaksudkan dalam laporan sebuah portal berita baru-baru ini. Saudara-saudara sekalian, bagaimanapun kita selalu dengar di Malaysia ini kabar angin selalu dinafikan. Kabar angin selalu tersebar. Tapi ada pepatah kata, tak bergoyang kayu atau pokok kalau tidak ada angin. Seringkali kabar angin di Malaysia ini banyak kali dinafikan, banyak kali cuba dinafikan. Tetapi akhirnya tak sampai pun 2, 3, 4 bulan, jauh sekali setahun, kadang-kadang hanya 2, 3 hari selepas itu, maka timbul kebenaran, kabar angin itu jadi benar. Dan kabar yang benar yang selalu didengar, kadang-kadang tak kesampaian kebenarannya. Hanya janji, tinggal janji. Kabar angin pula yang jadi benar. Jadi, adakah kabar angin yang mengaitkan Hamzah Zainuddin ini juga jadi cerita seperti itu? Walaupun memang Hamzah Zainuddin telah pun menafikan perkara tersebut.
Beliau kata beliau tidak tahu identiti pemimpin yang dimaksudkan dalam laporan sebuah portal berita itu baru-baru ini. Malah Hamzah Zainuddin turut mengatakan pemimpin lain dalam parti itu mengaku tidak melakukannya. Kata Hamzah, siapa dia? Pemimpin Bersatu yang berjumpa Anwar. Mana saya tahu, katanya. Saya tak pernah berjumpa Anwar Ibrahim untuk berbincang sejak dia jadi Perdana Menteri. Tetapi terjumpa di parlimen itu adalah, kata beliau lagi. Beliau berkata demikian pada sidang selepas mesyuarat ketua-ketua jawatan kuasa portfolio Dewan Rakyat ke-15 Perikatan Nasional di Ibu Pejabat Perikatan Nasional di sini hari ini. Hamzah berkata dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu baru-baru ini, juga pemimpin lain dalam parti itu menafikan jika mereka ada bertemu dengan Anwar berhubung dakwaan merisik jawatan seperti digemburkan. Semua mereka dituduh berjumpa Anwar untuk merisik jawatan. Itu bersumpah tidak berjumpa Anwar Ibrahim, katanya. Walau bagaimanapun netizen kata dalam politik Malaysia, sumpah-sumpah sudah tidak boleh pakai lagi. Karena kadang-kadang selepas bersumpah, kebenaran timbul dan adalah yang dimakan sumpah. Terdahulu sebuah portal berita melaporkan seorang pemimpin utama Bersatu sering kelihatan di PMO dipercayai melakukan rundingan demi survival beberapa pemimpin tertentu sehingga pilihan raya parti. Laporan itu melaporkan sumber yang enggan dinamakan mendakwa pemimpin Bersatu berkenan berjanji akan memberikan lebih banyak sokongan ahli parlimen Bersatu kepada kerajaan dan lebih ramai wakil rakyat daripada parti itu dijangka mengisytiharkan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, ketika ditanya mengenai adakah pihaknya akan menyertai gabungan pilihan raya bersih dan adil bersih yang dilaporkan tidak teragak-agak menggerakkan rakyat turun ke jalanan kerana menyifatkan kerajaan tidak menghiraukan harapan rakyat, Hamzah berkata pihaknya tidak menerima sebarang jemputan daripada pihak terbabit. Bagaimanapun jika menerima jemputan untuk menyertai pihak berkenan, katanya mereka perlu mengutamakan kepentingan parti dahulu. Saudara-saudara sekalian, sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.